Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan ini berita utama 25 Rabiul Awal 1 November. KKM sahkan tiada kematian disebabkan kesan vaksin. Juga isytihar barang elektronik, rupa-rupanya seludup 200 kg syabu. Tujuh indikator utama perlu dicapai sebelum Kementerian Kesihatan KKM boleh mengisytiharkan Malaysia memasuki fasa endemik. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Aaron Agodagang berkata indikator berkenaan merangkumi jumlah penggunaan katil hospital di unit rawatan rapi ICU dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Indikator lain termasuklah kapasiti ujian di makmal, kadar positif COVID-19, jumlah petugas KKM yang dijangkiti serta jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke wad, jumlah kematian harian dan purata 7 hari, kadar insiden kes harian serta kadar vaksinasi populasi keseluruhan. Apabila kita menjangkau pada peringkat endemik dalam kriteria yang kita adakan, kadar pengguna katil keseluruhannya adalah mesti kurang daripada 30% dan untuk ICU kurang daripada 10%. Dan juga PKRC, kita tidak, kalau boleh kita tidak akan membuka PKRC dengan sebanyaknya, kita akan mensasarkan kepada kurang daripada 30%. Tambah beliau, jumlah kematian purata 7 hari pula disasarkan kurang daripada 0.8% dengan jumlah kematian harian kurang daripada 10 kes, insiden kes pula kurang 1,200 sehari dan vaksinasi perlu lebih 80% daripada jumlah populasi keseluruhan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Datuk Salim Sharif di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Datuk Aaron mengesahkan tiada individu yang meninggal dunia akibat kesan menerima vaksin COVID-19 sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK bermula 24 Februari hingga Rabu lalu. Ia berdasarkan penilaian kasualiti dijalankan Kementerian Kesihatan KKM terhadap kesan pemberian vaksin COVID-19. Daripada jumlah kes serius setakat ini, terdapat 519 laporan yang merekodkan kes-kes kematian dalam kalangan penerima vaksin COVID-19. Namun begitu, setelah penilaian kasualiti dijalankan, tiada kes kematian yang dapat dikaitkan secara langsung dengan vaksin COVID-19 yang telah diberikan setakat ini. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Alur Gajah yang bertanyakan langkah keselamatan dijalankan KKM bagi memastikan vaksin diterima bersesuaian dengan penerima dan bentuk pampasan diterima penerima vaksin sekiranya terdapat kesan sampingan. Tambah Aaron, pihaknya menerima 74 permohonan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 namun belum ada permohonan yang diluluskan kepada penerima yang mendakwa mengalami kesan sampingan serius atau kematian akibat pelalian berkenaan. Katanya KKM menerima 22,132 laporan kesan sampingan melalui sistem pelaporan sedia ada bersamaan 0.45 laporan bagi setiap 1,000 dos vaksin yang diberikan. Pengurusan sekolah diberi kebenaran untuk memeriksa sijil digital vaksinasi guru bermula hari ini bagi memastikan tiada guru yang culas terhadap kewajipan mengambil vaksin. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razim Majidin berkata tindakan itu perlu diambil bagi mewujudkan persekitaran selamat di sekolah ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19. Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang mewajibkan pengambilan vaksin ke atas semua penjawat awam bermula 1 November atau mereka berdepan tindakan tegas termasuk di wang kerja. Sejak pekeliling JPA itu dikeluarkan, bilangan guru yang enggan vaksin menunjukkan pengurangan. Sementara itu, beliau turut mengarahkan semua Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD melakukan pemeriksaan mengejut ke setiap sekolah untuk memastikan sistem pengudaraan di bilik darjah dan guru mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan Air Molek Melaka hari ini. Lebih 1.3 juta pelajar sekolah rendah dan menengah bagi 4 negeri yang sudah beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN memulakan sesi persekolahan hari ini membabitkan negeri Melaka, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sindiket penyeludupan dadah yang menggunakan khidmat penghantaran barang mas kargo
tumpas hasil penemuan 200 kg syabu dianggarkan bernilai lebih 8 juta ringgit. Dadah itu ditempatkan di 5 kotak yang diisytiharkan sebagai barangan elektronik dan mahu diseludup ke Auckland, New Zealand. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razarudin Husin berkata, hasil risikan pihaknya berjaya menahan 4 lelaki tempatan yang disyaki mempunyai kaitan dengan sindiket terbabit dalam operasi pada 22 hingga 26 Oktober. 2 daripada suspek adalah pekerja mas kargo yang menjadi pemudah cara melepaskan barangan terlarang berkenaan keluar negara. Bila sindiket, dia memang ada berhubungan lah. Sama ada dia sebagai kurier ke, sebagai transporter ke, kan? Pasal itu awal-awal saya bagi tahu sedikit. Masing-masing ada peranan masing-masing. Kalau pekerja di mas kargo itu dia sebagai facility, dia nak facilitate, permudah cara untuk melepaskan barang-barang ini. Itu salah satu. Satu lagi itu dia akan daftar sebagai ejen kepada forwarding. Dan ada juga sebagai transporter untuk penghantaran. Dan kita juga kenal pasti insyaAllah kingpin yang terlibat ataupun toke yang sebenarnya. Siasatan mendapati sindiket mula aktif sejak pertengahan tahun ini dan telah melakukan 4 kali penghantaran menggunakan modus operandi sama. Bekalan dadah itu disyaki diperoleh dari negara jiran sebelah utara. Selain dadah, polis juga menyita aset lain seperti kenderaan, wang tunai, jam tangan dan akaun bank yang kesemuanya berjumlah hampir RM235,000. Kesemua mereka direman bermula hari ini hingga 5 November untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang wanita kerugian RM74,800 selepas berkenalan dengan seorang individu melalui aplikasi Facebook FB sejak awal Julai lalu. Mangsa yang bekerja sebagai penoreh getah berusia 63 tahun itu sudah berkahwin dan mula berkenalan dengan suspek melalui Facebook sebelum berhubung melalui aplikasi WhatsApp. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kedah, Superintendent Elias Omar berkata suspek dikatakan memperkenalkan dirinya sebagai Ibrahim Ali yang bekerja sebagai doktor dan menetap di Island. Beliau berkata suspek meminta bantuan dari mangsa untuk memasukkan wang ke dalam akaun suspek bagi mengaktifkan akaunnya. Suspek turut memberitahu yang dia ada mengirim barangan kepada mangsa sebagai tanda perkenalan. Mangsa kemudian dihubungi individu yang mengaku sebagai syarikat kurier dan mengatakan terdapat barangan yang dikirim dari suspek lalu meminta mangsa membuat bayaran cukai serta denda bagi melepaskan barangan itu. Kerana terlalu percaya, mangsa memasukkan wang secara berperingkat melalui mesin deposit juruwang automatik ke dalam 3 akaun bank yang diberikan suspek. Mangsa membuat bayaran bermula September hingga Oktober lalu sebanyak 25 transaksi berjumlah RM74,800. Kesemua wang itu adalah simpanan mangsa sendiri. 4 peragut yang menggunakan taktik penyamaran sebagai penghantar makanan akhirnya kecundang selepas mereka ditangkap dalam beberapa siri serbuan di sekitar Sentul pada 23 hingga 28 Oktober lepas. Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beh Eng Lai berkata suspek berusia 25 hingga 51 tahun yang dikenali sebagai geng Ashmir itu aktif melakukan kegiatan samun sejak 5 bulan lepas. Mendapati modus operandi geng ragut ni adalah melakukan kegiatan meragut rantai leher mangsa dengan menyamar sebagai penghantar grab food. Salah seorang suspek akan bertindak sebagai jaga line, manakala seorang lagi bertindak striker untuk meragut rantai. Barangan kemas yang diragut kemudian akan dijual kepada seorang lelaki warga emas berusia 51 tahun yang menetap di Selayang Baru dan hasilnya akan dibahagikan sama rata. Dalam serbuan itu, polis merampas pelbagai barang kemas hasil samun bernilai RM55,000 dan motosikal yang digunakan untuk jenayah itu. Dengan penahanan geng Ashmir ini, polis berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya 20 kes ragut di daerah itu dan 10 lagi di luar kawasan. Kesemua suspek kemudian direman untuk siasatan lanjut.
25 nelayan warga Vietnam termasuk 4 tekong dikenakan denda RM7 juta oleh Mahkamah Session Kota Baru kerana menceroboh perairan negara untuk menangkap hasil laut antara 23 Februari hingga 25 September lalu. Kesemua tertuduh berusia antara 24 hingga 53 tahun mengaku bersalah sebaik sahaja pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan hakim. Mengikut pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa menangkap hasil laut iaitu ikan dan gamat tanpa permit sah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perikanan Malaysia dalam perairan perikanan Malaysia. Kesalahan itu dilakukan antara 23 Februari hingga 25 September di perairan Kelantan berdekatan Tok Bali, Pasir Putih dan Kuala Besar, Kota Baru. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 Akta 317 dan Seksyen 24-1 Akta yang sama dan Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 25-A Akta Perikanan 1985 dibaca bersama Seksyen 52-1-A-1 dan -2 Akta yang sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Haryati Abdullah dan 7 tertuduh diwakili Peguam Muhammad Hasif Hassan manakala 18 tertuduh lagi tidak diwakili Peguam. Mahkamah kemudiannya mengenakan denda RM200,000 sehingga RM600,000 untuk setiap tertuduh dan boleh dipenjara antara 6 hingga 8 bulan sekiranya gagal membayar denda. Selepas ini, Malaysia bersedia hasil vaksin sendiri. Alhamdulillah bertemu lagi. Malaysia bersedia mengeluarkan vaksin COVID-19 sendiri yang berkualiti, berkesan dan selamat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata langkah itu boleh dilaksana melalui Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara PPVN dan Penubuhan Institut Genom dan Vaksin Malaysia. Melalui pelbagai program yang dilaksanakan kerajaan, kita menjangkakan lebih ramai saintis vaksin dapat dilahirkan. Ini sekaligus dapat menyokong pelbagai program dan perancangan kerajaan bagi meningkatkan kemampuan membangunkan vaksin khusus manusia. Bukan saja untuk kegunaan dalam negara, malah untuk pasaran global. Beliau berkata demikian ketika melancarkan Penubuhan Institut Genom dan Vaksin Malaysia di Kajang, Selangor. Datuk Seri Ismail Sabri dalam pada itu turut berkongsi ketika ini terdapat 3 projek yang bersedia untuk dilaksanakan melalui PPVN, iaitu 2 jenis vaksin COVID-19 menggunakan virus yang dilemahkan dan mRNA yang dibangunkan Institut Penyelidikan Perubatan IMR, kedua vaksin kolera dan ketiga projek penilaian Pra-Clinical Vaccine Therapeutic Cancer untuk rawatan kanser kepala dan leher yang dijalankan oleh Cancer Research Malaysia. Bantuan khas kewangan sebanyak RM350 secara one-off kepada sejuta pesara kerajaan akan turut diberikan kepada golongan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak berpencen. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bantuan berkenaan akan disalurkan menjelang Januari 2022. Jabatan Hal Ehwal Veteran menganggarkan sehingga kini terdapat kira-kira 300,000 veteran ATM yang terdiri daripada veteran ATM berpencen, pencen terbitan dan veteran ATM tidak berpencen. Namun daripada jumlah itu, hanya seramai 82,000 veteran ATM tidak berpencen telah berdaftar dengan JHEV sehingga 30 September. Sehubungan itu, veteran ATM tidak berpencen yang belum berdaftar disarankan untuk berbuat demikian dengan JHEV agar BKK dapat disalurkan kepada mereka menjelang Januari 2022. Inisiatif ini jelas Datuk Seri Ismail telah dilaksanakan pada bajet 2021 di mana sebanyak RM300 telah diberikan kepada kumpulan pesara. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi sentiasa konsisten dalam mendidik orang ramai berhubung kesalahan jenayah syariah serta tindakan yang boleh diambil berdasarkan akta-akta yang diperuntukkan. Pengarahnya, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata usaha itu tidak hanya bergantung kepada seminar semata-mata, malah melibatkan aktiviti turun padang bagi mendekati masyarakat. Kita Jawi akan terus memberikan penerangan dan juga pemahaman serta akan mengambil tindakan di bawah akta-akta yang berkuat kuasa sekiranya ada berlaku pelanggaran. Tetapi kita mengambil pendekatan melaksanakan program penerangan dan juga pemahaman, dan kita akan bergerak keluar
berjumpa dengan komuniti dan juga masyarakat. Beliau berkata demikian selepas hadir majlis penutup seminar penerangan, pencegahan dan kesedaran undang-undang syariah peringkat negeri wilayah persekutuan tahun 1443 Hijrah 2021 yang disempurnakan setiausaha politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Wan Rohimi Wan Daud di Masjid Wilayah siang tadi. Antara isu yang diketengahkan menerusi seminar itu ialah berhubung Akta Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam mengikut Undang-Undang Jenayah Syariah, satu kajian, serta isu ajaran sesat mengikut Undang-Undang Jenayah Syariah, implikasinya terhadap pelaku dan masyarakat. Waqaf An-Nur Corporation Berhad meneruskan program tanggungjawab sosial korporat dengan menyantuni golongan kurang berkemampuan di Johor. Terbaru, program Rak Amal Kongsi Rezeki dilancarkan di mana rak-rak makanan akan disediakan di beberapa lokasi khususnya di masjid, pasaraya dan blok kediaman. Ketua Eksekutif Wakaf An-Nur, Buhari Abdul Rahman berkata usaha murni itu turut mendapat kerjasama Yayasan Amal Malaysia serta rakan strategik yang lain bagi membantu individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Kita rasa ini adalah program yang lebih lestari kerana ada penerima dan dalam masa yang sama ada juga yang menyumbang. Jadi orang datang ke supermarket, kita letakkan rak amal ni di supermarket ataupun di mini market. Jadi berdasarkan kepada pengalaman kita setakat ini, akan ada sentiasa penyumbang-penyumbang yang bermurah hati untuk turut menjayakan program ini. Jelas Buhari ia merupakan kesinambungan dari program bakul makanan yang dilaksanakan sebelum ini. Sehingga kini 36,000 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan memerlukan selain peruntukan sebanyak 15 juta ringgit telah disalurkan. Dari segi kewangan, sebab sekarang ni suami saya buat 2 kerja dalam satu masa. So dia dapat bantuan ni boleh bayar bil lah dengan beli makanan. Okey, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kan dapat sumbangan ini kerana sekarang pun dengan keadaan sekarang dengan Covid ni pun kerja pun sekejap-kejap ada, sekejap tak ada. Jadi dengan dapat sumbangan ini boleh ringankan sikitlah beban dengan keadaan sekarang ni. Alhamdulillah dengan dapat. Sementara itu, Wakaf An-Nur Corporation Berhad optimis untuk meneruskan lagi program-program seumpama itu bagi membantu golongan memerlukan seperti OKU, asnaf, golongan kurang berpendapatan serta petugas barisan hadapan. 31 jemaah umrah di bawah kendalian TH Travel and Services Sdn Bhd kini berada di Madinah bagi menyempurnakan aktiviti ziarah. Tidak sebagaimana kelaziman, suasana di Masjid Nabawi kali ini agak lengang berbanding kapasiti penuh yang dibenarkan iaitu 1.8 juta jemaah. Wartawan Abdul Hakim Hassan yang mengikuti perjalanan umrah itu ada laporannya. Saya berpeluang berada di Madinah selama 2 hari selepas menempuhi 4 jam perjalanan dari Jeddah. Suhu semasa di sini sekitar 32 darjah Celsius pada tengah hari dan mencecah 24 Celsius pada waktu malam. Sepanjang pemerhatian saya, situasi di Masjid Nabawi agak tenang berikutan jumlah jemaah yang tidak ramai berbanding sebelum COVID-19 melanda. Kebanyakan ruang di masjid tidak digunakan sepenuhnya, menjadikan suasana agak sepi daripada kebiasaan. Dalam pada itu, aktiviti kelas pengajian agama antara waktu Maghrib dan Isyak masih diteruskan tanpa sebarang penjarakan fizikal. Bagaimanapun, jemaah perlu melalui pemeriksaan aplikasi Tawakalna dan Iktamarna sebelum memasuki masjid di samping sentiasa memakai pelitup muka sepanjang berada di ruang solat. Buat masa ini, Arab Saudi menerima kemasukan pelawat dari luar negara secara berperingkat namun terhad bagi individu lengkap vaksin. Rombongan umrah TH Travel and Services Sdn Bhd yang disertai 31 jemaah termasuk mutawif ini adalah yang pertama sejak ia dibuka kepada jemaah luar. Jemaah bertolak dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 30 Oktober dengan menaiki penerbangan Saudi Airlines menuju Jeddah. Alhamdulillah, saya baru saja solat asar secara berjemaah di Masjid Nabawi dan di sini kami sudah pun digunakan untuk solat secara rapat. Walaupun semua jemaah dikehendaki untuk memakai pelitup muka dan menggunakan aplikasi Iktamarna dan Tawakalna. Dan apapun kita harapkan supaya keadaan COVID-19 di negara ini bertambah baik
supaya seluruh umat Islam di seluruh dunia dapat melaksanakan ibadah sama ada haji, umrah seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, itu saja. Abdul Hakim Hassan, Madinah Al-Munawwarah untuk Berita Al-Hijrah. Bertemu lagi. Seorang lelaki yang memakai kostum Joker telah menyerang penumpang kereta api yang menuju bandar Tokyo untuk menyambut Halloween. Akibat tindakan suspek berusia 24 tahun itu, 17 orang cedera dalam serangan itu dan ada yang kritikal akibat ditikam. Menurut saksi, Joker itu dilaporkan mencurah cecair di sekitar kereta api berkenaan sebelum membakarnya. Dalam video yang tular di media sosial sebelum dimuat naik Reuters menunjukkan penumpang bertempiaran lari sebelum kebakaran berlaku. Orang awam juga berusaha menyelamatkan diri melalui tingkap kereta api menuju platform selepas tren itu melakukan hentian kecemasan. Ada saksi memaklumkan dia pada mulanya menyangka Joker itu melakukan aksi berbahaya Halloween sebelum melihat suspek menghayun pisau panjang yang berdarah. Kejadian itu berlaku di laluan ekspres Kyo menuju Shinjuku, stesen kereta api paling sibuk di dunia sekitar jam 8 malam tadi waktu tempatan. Suspek kemudian ditahan serta-merta di lokasi serangan. Difahamkan lelaki itu memberitahu pihak berkuasa dia mahu membunuh orang supaya boleh dijatuhi hukuman mati. Di Brazil, 9 anggota bomba maut manakala seorang lagi cedera parah selepas ditimpa runtuhan bumbung gua ketika dalam sesi latihan. Kejadian awal pagi semalam itu berlaku di Gua Dos Bocas yang terletak di bandar Altinópolis. Menurut Jabatan Bomba Sao Paulo, ketika kejadian 26 anggota sedang melakukan sesi latihan sebelum pintu gua dilaporkan runtuh. Dalam pada itu 10 anggota dilaporkan masih terperangkap, 7 sudah diselamatkan namun seorang daripadanya mengalami patah tulang dan hipotermia. 75 anggota bomba dan penyelamat dikerah dalam operasi menyelamat mangsa namun sedikit sukar ekoran hujan lebat. Akses ke lokasi terpencil itu juga rumit dan berisiko berdepan runtuhan baru. Difahamkan sebelum itu kumpulan bomba berkenaan merancang untuk bermalam di dalam gua tersebut. Altinópolis terkenal dengan gua yang menjadi tarikan pelancong ke bandar itu. Sementara itu, di Republik Czech, seorang terbunuh selepas kereta kabel yang dinaikinya terhempas di kawasan pergunungan. Kenderaan itu jatuh dari ketinggian 3,300 kaki. Ketika kejadian, satu kabin dilaporkan terhempas dan hanya seorang berada dalamnya. Mangsa dilapor merupakan kaki tangan syarikat pengendali kereta kabel berkenaan. Manakala satu lagi kabin di laluan bertentangan yang membawa 14 penumpang sempat diselamatkan. Insiden berlaku sehari sebelum penyelenggaraan berjadual ditetapkan. Kereta kabel itu menghubungkan Gunung Jested sepanjang 1,000 meter menerusi penggunaan 2 kabin dan masing-masing dikendalikan seorang kaki tangan. Sekurang-kurangnya seorang maut manakala 15 yang lain cedera dalam insiden letupan gas di Mexico. Kejadian itu turut memusnahkan 50 bangunan. Kejadian melibatkan saluran gas yang secara haram dan dicuri dari syarikat minyak tempatan. Sejak pentadbiran Gubernur Puebla Miguel Barbosa pada Disember 2018, pihaknya berdepan masalah kecurian saluran gas yang serius. Pada Januari 2019, satu letupan gas dari saluran haram juga telah berlaku di Mexico sehingga meragut 137 maut yang disifatkan tragedi terburuk melibatkan letupan gas di negara berkenaan. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.